Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 5, bahagian fiqh, pelajaran ke-15 iaitu jenayah dalam Islam. Perkara-perkara yang kita akan belajar pada hari ini ialah yang pertama, tentang maksud, hukum dan dalil jenayah dalam Islam. Yang kedua, kesalahan jenayah dan hukuman dalam Islam. Apakah maksud jenayah dalam Islam? Jenayah dalam Islam bermaksud kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ada sebahagian jenayah-jenayah tersebut daripada mahkamah. Hukum melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam ini adalah wajib. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, iaitu balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Jelaslah di sini bahawa Allah mewajibkan pelaksanaan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, As-Sunnah atau sebahagiannya daripada mahkamah. Seterusnya, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, al-thayyibu zani wan nafsu bin nafs wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Yang bermaksud, tidak halal darah iaitu nyawa seseorang muslim yang mengucap bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan bahawa aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan satu daripada tiga, iaitu orang yang sudah berkahwin melakukan zina, membunuh jiwa dan orang yang meninggalkan agama keluar daripada jemaah Islam. Seterusnya, mari kita lihat apakah hukuman bagi kesalahan jenayah dalam Islam. Ada 3 hukuman yang telah ditetapkan dalam Islam bagi kesalahan jenayah yang dilakukan, iaitu yang pertama hukuman hudud, yang kedua hukuman qisas dan yang ketiga hukuman ta'zir. InsyaAllah hari ini kita akan belajar dan membincangkan tentang hukuman hudud sahaja. Apakah itu hudud? Hudud ialah hukuman keseksaan yang ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum pelaksanaan hudud ini adalah wajib. Antara kesalahan-kesalahan yang dikenakan hukuman jenayah hudud seperti berikut, iaitu mencuri, zina, qazaf, minum arak dan merompak. Mari kita lihat setiap satu persatu kesalahan tersebut. Yang pertama, bagi kesalahan minum arak. Apakah itu arak? Arak ialah minuman sebarang bahan yang memabukkan, sama ada dinamakan arak atau tidak, banyak atau sedikit. Hukuman bagi peminum arak adalah 40 kali sebatan.
Bagi kesalahan yang kedua, mencuri, iaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi, iaitu tanpa kerelaan dengan tujuan memilikinya. Hukuman bagi si pencuri adalah potong tangan dan memulangkan barang yang dicuri. Seterusnya, bagi kesalahan qazaf, iaitu tuduhan zina terhadap orang yang baik akhlaknya. Hukuman hudud yang ditetapkan bagi kesalahan qazaf ialah 80 kali sebatan dan tidak akan diterima sebagai saksi. Kesalahan seterusnya adalah zina. Zina ialah melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Hukuman yang dikenakan bagi penzina dikategorikan sebagai dua, iaitu penzina bukan muhsan, iaitu belum berkahwin, dan penzina muhsan, iaitu telah berkahwin. Hukuman bagi penzina bukan muhsan ialah sebatan 100 kali dan dibuang daerah setahun. Bagi penzina muhsan yang telah berkahwin dikenakan rejam dengan batu sampai mati. Seterusnya, kesalahan merompak. Merompak ialah melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta, membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Contohnya seperti kes ragut. Hukuman hudud bagi perompak adalah mengikut kategori berikut. Yang pertama, berlaku rampasan harta dan berlaku pembunuhan, perompak tersebut akan dijatuhkan hukuman bunuh dan dipalang. Yang kedua, tidak berlaku rampasan harta tetapi berlaku pembunuhan, perompak akan dikenakan hukuman bunuh. Dan yang ketiga, jika berlaku rampasan harta tetapi tidak berlaku pembunuhan, dia akan dikenakan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang. Bagaimana yang dikatakan potong tangan dan kaki secara bersilang? Bagi perompak yang pertama kali melakukan rompakan, dia akan dikenakan hukum potong tangan kanan. Jika berlaku lagi rompakan kali kedua, dia akan dikenakan potong kaki kiri. Tidak bertaubat dan masih lagi meneruskan rompakan, dia akan potong tangan kiri. Dan jika berlaku lagi, akhirnya akan dikenakan hukuman potong kaki kanan. Itulah yang dimaksudkan dengan dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Akhir sekali, hukuman bagi kategori tidak berlaku rampasan harta dan pembunuhan, iaitu harta dia tak dapat dan tidak juga berlaku kehilangan nyawa, bunuh-membunuh tidak berlaku, dia akan perompak tersebut akan dibuang daerah. Sampai di sini dulu tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi pada siri yang kedua akan datang dalam tajuk Jenayah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.